minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Alhamdulillah para penonton kita baru sudah bersahur, baru sudah solat subuh berjemaah, dan pada pagi ini kita nak tadabbur ayat suci Al-Quran yang mana ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Yang menariknya pada hari ini kita nak membicarakan ayat Al-Quran berkaitan dengan perintah puasa Ramadan. Masya Allah. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada Tuan Guru kita Al-Fadil Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Itulah dia. Tadi sebelum daripada kita mula tadi, Ustaz beritahu ustazlah ibu, ustazlah ayah menyiapkan sahur untuk anak-anak Ustaz. Amin. Masya Allah, itu dia. Kita doakan moga Allah pemudahkan urusan Ustaz. Jadi Ustaz, hari ini topik kita memang cukup menarik. Para penonton kita pun baru sudah sahur sebentar tadi. Cumanya kadang bila dia sahur tu dia tak tahu kita ni menahan lapar dan dahaga saja ke ataupun apa yang perlu mereka lakukan. Hari ini kita nak kupas dengan lebih lanjut. Jadi kepada para penonton yang mungkin ada soalan yang nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita ataupun boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan anda. Baik, macam biasalah, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, kita nak mendengar dulu alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz sebagai pembuka bicara kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan untuk seketika, dan kepada Allah jualah kita akan dikembalikan. Terima kasih kepada ibu ayah, para penonton Tanyalah Ustaz yang sentiasa merindui serta mencintai majlis-majlis ilmu. Semoga ibu ayah sentiasa dalam naungan, dakapan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah pun berada hari puasa yang ketiga. Betul Aiman? Betul Ustaz. Hari ketiga. Sebab ada orang kira berapa. Tapi bila masuk tengah-tengah tu dia tak ingat apa. Ni berapa hari berapa Jadi kita dah masuk hari puasa yang ketiga. Mudah-mudahan hari puasa ketiga ini kita ada satu perasaan bahawa rasa beruntungnya berada di bulan Ramadan, Aiman. Sebab begini, bila Nabi SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa yang dilepas. Cuma nak dapatkan satu feeling, Aiman, berpuasa dengan penuh keimanan dan keinsafan. Macam mana tu? Maksudnya pertama sekali, keimanan itu adalah kerana kita tahu ianya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Dan di sebalik perintah-perintah tersebut ada falsafahnya atau ada hikmahnya di sebalik amalan tersebut untuk kita capai. Itu namanya keimanan. So kita mesti sadurkan puasa ini dengan nilai keimanan. Sebab ada orang, dia datang masuk bulan puasa, dia tak rasa apa-apa pun. Tak ada feeling apa-apa. Dah puasa. Besok puasa ya? Okeylah, dah puasa lah. Tak ada perasaan. Malam ni tarawih dah. Dia macam tak ada apa-apa. Dia tidak menjadikan kedatangan bulan Ramadan itu satu penantian yang penuh kerinduan. Seperti mana kita menanti dan mengira masa dan hari mengenai raya, benda yang sama tak berlaku untuk puasa. Kalau benda yang sama tak berlaku untuk puasa, maka kita ni belum lagi dikategorikan menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kalau Aiman pun pernah duduk Jordan, kita yang duduk di negara-negara Arab ni, kita tengok macam mana kalau orang Arab ni dia hiaskan sambutan Ramadan tu. Banyak lampu Ustaz. Banyak lampu, iklannya itu semua menjurus kepada puasa. Menjurus kepada solat, menjurus kepada sedekah, menjurus kepada meraihkan yatim piatu, qiyamul lail. Semua menjurus ke arah itu. Jadi barulah dia bagi environment, suasana itu suasana kegembiraan sambut bulan
bulan Ramadan. Kita lihat apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran Al-Karim. Daripada ayat 183 Iman, untuk ibu ayah, daripada ayat 183 surah Al-Baqarah sampai ayat 187. 83, 84, 85, 86, 87. 5 ayat. 5 ayat yang dibawa dalam surah Al-Baqarah ni, ataupun 5 ayat dalam surah Al-Baqarah ini, daripada 183 sampai 187 selesai cerita puasa, Man. Habis. Semua habis. Kalau haji, kita kena ambil ayat daripada surah Al-Baqarah, kita baca surah Al-Hajj, kena baca beberapa ayat, kita kumpul baru kita tahu apa itu haji. Manakala puasa tidak. Puasa ini very straightforward. Daripada ayat 183, 187. Selesai cerita bab puasa. Semua ada dalam tu. Semua ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 187 mengenai perintah puasa. Jom kita baca ayatnya dan kita kupas ayatnya dulu sebelum kita pergi lebih jauh lagi dalam perbincangan kita. Saya pasti ibu ayah sudah pun ada mushaf. Mushaf itu dibelik sampai ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayat pertama yang cerita mengenai kefarduan puasa. Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang beriman, wahai orang beriman, telah difardukan ke atas kalian berpuasa, ataupun kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu beroleh takwa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita mengenai kefarduan puasa. Baik, kita tengok tafsiran bagi ayat 183 surah Al-Baqarah ini. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu. Kita biasa dengar apa ni, Aiman? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman. Nak panggil orang beriman ini dari satu sudut, Syekh Abdul Rahman Habannaka masa tulis kitab Nida'ur Rahman, beliau sebut Nida'ur Rahman yang menyajikan ataupun seruan Allah itu dalam bentuk kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila setiap kali kita baca ayat Quran, kita jumpa ya ayyuhalladzina amanu, itulah panggilan Tuhan yang penuh kasih sayang. Allah panggil wahai orang beriman. Satu. Yang keduanya, jauh sangat ke manusia ni nak pakai seru jauh panggil ya ayyuhalladzina, wahai manusia. Ya. Ibnu Ashur ketika mentafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan nida bil iman, beliau sebut pertama sekali Allah yang maha tinggi memanggil manusia yang rendah. Allah maha tinggi memanggil manusia yang duduk di tempat rendah di bumi. Yang keduanya, beliau sebut Allah memanggil supaya manusia bangkit dan menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni selalu lupa. Selalu lupa. Jadi kena panggil. Aiman, kena panggil. Dia kena panggil supaya beri perhatian. So itu di antara
di antara perkara yang ulama sebut kenapa ya ayyuhallazina amanu. Tapi bagi saya apa yang disebut oleh Abdul Rahman Habannaka, Syekh Abdul Rahman Habannaka, bahawa itu adalah nidaur rahman, panggilan Tuhan yang maha penyayang. Itu pertama, ya ayyuhallazina amanu. Yang diseru itu orang beriman. Dia tak seru orang lain, orang beriman. Orang beriman ini dia akan ada sifat istislam. Maksudnya sifat menyerah kepada perintah Tuhan. Bila Allah kata nak bagi tahu apa ni, tapi panggil orang beriman dulu. Orang beriman dia sentiasa bersedia untuk menerima perintah tersebut. Tapi beza ke Ustaz dengan ya ayuhan nas Ustaz? Beza. Ya ayuhan nas dipanggil semua. Semua orang yang beriman, tak beriman, semua masuk dalam situ. Sebab itu bila Allah panggil ya ayuhan nas, lebih kepada kejadian, ciptaan langit dan bumi. Kan? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Satu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi kebanyakan ayat ya ayyuhan nas secara umum perintah-perintah ataupun mengajak manusia berfikir tentang ciptaan Allah, kejadian yang ada di atas permukaan bumi, diri sendiri dan juga alam semesta. Itu kalau ya ayyuhan nas. Manakala ya ayyuhalladzina amanu, dia lebih menjurus kepada orang beriman. Cuma ya ayyuhan nas ni semua kebanyakannya turun di Mekah. Kenapa Ustaz? Turun di Mekah sebab orang mereka ramai tak beriman. Okey, baik. Jadi sebab ramai tak beriman, jadi menjurus kepada penduduk Mekah banyak ya ayyuhan nas kebanyakannya. Baik. Kefarduan puasa ini adalah berlaku pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 2 hijrah berlaku perintah puasa. Cuma dalam ayat ni tak sebut pun Ramadan. Betul. Dalam satu Quran ni kalau kita tengok mana ada kalimah Ramadan? Betul juga Ustaz. Tak ada. Dia dalam Quran tak ada kalimah Ramadan. Yang dalam Quran ada ya ayyuhallazina amanu. Ada, sorry, minta maaf. Ada syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Ada perkataan Ramadan. Tapi dia sebut bulan Ramadan. Manakala ayat-ayat menjurus kepada puasa banyak sebut menyebut mengenai siam. Saum. Siam dan saum. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran mengenai kefarduan puasa, Allah mulakan dengan sebut siam, kemudian baru Allah sebut dengan Ramadan. Perkataan Ramadan mengikut para ulama Ramadan. Kalau mengikut apa yang disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau sebut huwa minar ramad. Maksudnya dari yang tergolong dalam suasana yang digambarkan panas. Ramadan maksudnya kepanasan. Ataupun dalam bahasa yang lain kesusahan, kepayahan yang dilalui oleh manusia sepanjang bulan Ramadan. Ini yang disebut dalam beberapa ayat Al-Quran mengenai perihal Ramadan. Kenapa Ramadan? Kerana Ramadan ini banyaknya ujian, banyaknya panas, banyaknya sengsara, banyaknya kesusahan yang dilalui oleh manusia. Mengikut laporan yang terkini, saya ada data semalam saya kumpulkan data mengenai puasa ni. Disebutkan bahawa tahun ini sepanjang bulan puasa kita baru hari ketiga, Iman. Ya, Ustaz. Nak sampai 27 hari lagi kita akan melalui cuaca yang panas. Masya-Allah. Memang pun siang panas. Memang siang panas. Siang kita rasa panas. So ini di antara cabaran yang ada untuk kita lalui di bulan puasa. Memang kena rasa panas. Tapi pernah saya duduk Jordan dulu puasa musim sejuk. Masa tu bulan 3 bulan 4. Kan musim bulan 3 4 ni musim sejuk kan. Jadi sama je. Dia rasa lapar tu sama. Musim sejuk lagi rasa lapar. Betul. Sebab dia perlukan pembakaran dalam badan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perkataan kutiba. Kutiba bermakna furida. Furida. Sesiapa yang belajar bahasa Arab dia tahu kutiba ini dia panggil fi'il madhi mabni lil majhul. Fi'il madhi mabni lil majhul maksudnya yang perintahkan itu tidak dinyatakan dalam ayat itu. Cuba Aiman tengok baca. Ya, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Disebabkan kutiba, lafaz Allah, lafaz jalalah itu tak ada. Kalau ikutkan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam. Jadi lafaz
Allah itu tak ada dalam ayat tu sebab dia diganti dengan naib fa'il. Nak beritahu kutiba telah difardukan, orang beriman dia takkan tanya siapa yang fardukan. Dia takkan cakap siapa pula fardukan puasa ni. Tak, orang beriman tahu yang fardu itu mesti datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, diperintahkan puasa ke atas kamu. Dalam Al-Quran, puasa ini disebut dalam dua bentuk lafaz. Satu, siyam, sad, ya, alif, mim. Siyam. Satu lagi, saum, sad, waw, mim. Saum. Siyam dengan saum, dua-dua membawa maksud menahan mulut. Siyam, sad, ya, alif, mim, siyam, menahan mulut daripada makan dan minum. Itu puasa. Puasa daripada siang tadi, daripada azan kedua tadi, azan fajar, azan subuh, sampailah azan maghrib, sampai tenggelam matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari. Jadi kita tahu bahawa itulah tempoh kita menahan mulut daripada makan dan minum. Itu dinamakan sebagai siyam. Siyam, sad, alif, ya, mim, siyam, menahan mulut daripada makan dan minum. Manakala saum, sad, waw, mim, saum, itu bermaksud menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beza Ustaz. Beza. Siyam menahan mulut dari makan dan minum, saum menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu neraca Al-Quran. Sad, ya, alif, mim. Saum, sad, waw, mim. Saum. Siyam, saum. Siyam, saum. Jadi antara dua ni Aiman, kalaulah kita ditanya, mana yang lebih Allah suka? Menahan mulut daripada makan dan minum atau menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah? Rasanya menahan mulut kot Ustaz. Menahan mulut daripada berbicara mengenai orang atau bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Betul, tepat. Sebab Nabi SAW ada pesan kepada kita, kam min sa'imin wa laysa min siyamihi illa al-ju'a wal atash. Berapa ramai yang berpuasa, puasa itu tidak mendatangkan apa-apa untuk dia melainkan lapar dan dahaga. Sebab itu manusia diajar untuk menahan mulut, benda mulut ni. Dia kan, Aiman, sepanjang bulan Ramadan kita boleh menahan mulut kita daripada makan dan minum, tapi belum tentu kita dapat menahan mulut kita daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah. Satu. Keduanya, keluar daripada Ramadan kita boleh makan dan minum, tetapi kita tetap tidak boleh berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah. Kan Nabi tanya, ada sahabat tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausina ya Rasulullah, ausina ya Rasulullah. Rasulullah, berilah kami wasiat. Nabi pegang lidah, Nabi kata imsik hadha. Keluarkan lidah, Nabi pegang lidah, Nabi kata imsik hadha, tahan ni. Benda yang lidah ni yang tak bertulang ni, dia sangat sukar untuk dikontrol, sukar untuk dijaga. Sebab itu puasa melatih kita daripada makan dan minum, menahan diri daripada makan dan minum, dan puasa juga melatih kita daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam, bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam supaya jangan berbicara, kan Allah beritahu pada Maryam, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Hei Maryam, kalau ada orang ajak engkau berbual, bertanya perihal baby yang kau bawa, Nabi Isa yang kau bawa ni, engkau jangan bercakap, jangan respon, senyap saja. Jangan bercakap. Jadi jangan bercakap dalam erti kata saum, sad, waw, mim. Jangan bercakap perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana diperintahkan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Ayat ini, Aiman, saya nak beritahu sebelum kita rehat ni. Okey. Okey. Nak beritahu, ayat ini perbahasan ulama panjang. Terutamanya isu berkaitan dengan puasa Ashura dengan puasa fardu Ramadan. Ada yang menyatakan ayat itu dimansuhkan, dinasakh, dan juga perintah-perintah mengenai puasa Ashura dinasakh, dan perbincangan ulama sangat luas. Kita akan bincang, kita akan perhalusi supaya kita dapat lihat kejituan, kepaduan, keistimewaan ayat puasa dan
keunikan perintah puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Maknanya orang dulu pun dah puasa lah maknanya saya. Dan selepas ini para penonton nak tahu kupasan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Yalah, pagi ni pun tak ada sarapan kan. Jadi duduk je di depan TV. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Pada ini kita membicarakan tentang kisah Ramadan di dalam Al-Quran. Kita ada 8 kisah yang kita nak ceritakan kepada anda. Tapi hari ini baru satu kisah je kita cerita kepada anda semua. Kalau nak tahu kupasan-kupasannya, teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz untuk siri-siri yang berikutnya. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tadi kita tertanya-tanya juga sebab dalam ayat yang Ustaz bicarakan sebentar tadi, ada cerita tentang orang-orang terdahulu pun puasa. Sebenarnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita dengan lebih lanjut. Silakan Ustaz. Orang dulu berpuasa ni kita nak simpan untuk besok. Oh, simpan untuk besok? Alamak. Tak boleh cerita lagi dia? Dia sebab dia pendetailan kita akan pergi pada kisah cerita bagaimana Nabi Musa berpuasa, bagaimana Nabi Daud berpuasa, dan bagaimana ajaran-ajaran yang terdahulu ataupun ajaran-ajaran yang ada mengajak umat mereka berpuasa. Kita nak tahu secara umum dan juga kita nak lihat kama kutiba alal ladina min qablikum, itu ceritanya panjang. Sepertinya difardukan puasa ke atas umat-umat terdahulu. Kita cerita esok. Ya, sebab ada puasa yang makan dan minum. Tadi Maryam alaihissalam puasa tak bercakap. Kita tak ada dah puasa tak bercakap. Dan siapa lagi nabi-nabi yang Allah perintahkan supaya puasa tak bercakap? Semua tu ada, kita akan kongsikan secara eksklusif besok. Oh, cantik. Okay, hari ni kita habiskan cerita. Kita habiskan hari ini topik mengenai kefarduan puasa itu dulu dan keindahan puasa melalui beberapa ayat Al-Quran. Saya bila melihat kepada kefarduan puasa ini, pertama sekali, Aiman, Allah suruh kita solat, Allah suruh kita zakat, Allah suruh kita berpuasa, Allah suruh kita pergi haji. Jadi setiap amalan yang Allah perintahkan ini, dia mesti ada falsafah di sebaliknya. Kita berpuasa, siapa yang dapat manfaat? Kita yang dapat manfaat. Sebab maqasid syariah dalam melihat kepada kefarduan-kefarduan yang Allah tetapkan ke atas umat Islam ini, kefarduan itu manfaatnya kembali kepada diri mereka balik. Kembali pada diri saya balik. Dengan lapar dan dahaga saya, Allah bukanlah bermaksud Allah dapat apa-apa, tak ada. Cuma saya yang akan dapat manfaat. Sebab itu di hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. La'allakum tattaqun. La'alla itu pun ulama bincang. Perkataan la'alla. Biasa kita jumpa kan la'allakum, la'allahum, la'allakum. La'alla ini dia adalah harfu taraji. Taraji maksudnya Tuhan meletakkan satu pengharapan melalui puasa ini orang lahir dan manusia yang bertakwa. So prosesnya ialah, Aiman, dengan puasa 30 hari, 29 hari ini yang Allah suruh kita puasa, jadi daripada makan dan minum, suruh kita puasa, mulut jangan bercakap perkara yang Allah tak suka ni. Mudah-mudahan habis puasa ni jadi baiklah. Proses pentarbiahan, proses penyucian diri manusia sepanjang bulan Ramadan. Dia bukan bulan yang dia dilihat sebagai satu rutin tahunan. Bila puasa, okey kita akan puasa. Bila puasa, kita puasa. Tak, dia tidak lihat begitu. Dia mesti lihat daripada sudut pandang yang berbeza. Sebab itu Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam takwim Hijri. Kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia punya kedudukan Ramadan ini pada bulan yang ke-9 dalam takwim Hijri. Pada bulan ini umat Islam mengerjakan ibadat puasa yang terkandung dalam rukun Islam, iaitu puasa di bulan Ramadan. Itu rukun Islam kan? Rukun Islam. Bulan ini juga diberkati dengan peristiwa penurunan Al-Quran. Kelebihan bulan Ramadan, kerana Allah muliakan bulan Ramadan ini, turunnya Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz ke lapisan langit yang pertama. Ini mengikut jumhur ulama, walaupun ada perbahasan-perbahasan di sebalik kenyataan itu, tapi Al-Quran turun di
malam Lailatul Qadar. Daripada Lauhil Mahfuz ke lapisan langit yang pertama. Jadi sebab itu kalau kita lihat para ulama, para sarjana termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala alaihim, kesemua mereka ni bila masuk bulan Ramadan, mereka akan berhenti mengajar, tutup kelas-kelas pengajian mereka, mereka akan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Aiman tengok Sebab itu kita lihat Imam Syafi'i boleh khatam sampai 15 kali. Imam itu boleh khatam sampai 20 kali. Ada yang boleh khatam sampai 30 kali. Habis hari khatam sekali. Kita kata Masya Allah, sempat mereka. Sebab mereka tak buat benda lain dah. Duduk dengan Al-Quran, fokus Quran. Itu satu. Keduanya, kan puasa ini menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau sepanjang hari dengan Quran, dia tak cakap benda lain dah. Tak sempat dah. Tak sempat. Sebab dia baca Quran, mulut itu, dia puasakan mulut daripada bercakap dengan manusia, bercakap dengan makhluk. Dia banyak bercakap dengan kalamullah. Itu luar biasanya mereka. Ya. Maknanya jangan kita buang masa begitu saja dan penuhkan dengan bacaan Quran tu saja. Baca Al-Quran. Bawa Quran ke mana-mana. Sekarang kita ada apps Al-Quran. Baca. Baca Al-Quran. Bulan Ramadan ini, kita adalah bulan untuk muliakan diri kita dengan Al-Quran. Allah muliakan bulan dengan Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerana mereka diberi Al-Quran. Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat, dimuliakan sebab Tuhan simpan Al-Quran kepada umat ini. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook, boleh kita raih ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey, baik. Kita bersama dengan Sahziatul Siddiq. Bagaimana kaedah-kaedah pada peringkat permulaan ketika perintah puasa diwajibkan ketika itu? Bagaimana penerimaan dan reaksi umat baginda ketika ayat surah Al-Baqarah ini diturunkan untuk diwajibkan untuk berpuasa? Diorang tak terkejut ke Ustaz? Silakan. Okey. Mereka tak terkejut sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka berpuasa Ashura. Sebab puasa itu pernah wujud sebelum ini. Puasa Nabi Daud, puasa Nabi Musa, puasa Nabi Isa. Puasa ini juga merupakan salah satu amalan yang ada dalam syariat-syariat umat-umat terdahulu. Termasuklah puasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sahabat-sahabat berpuasa puasa Ashura. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, ada satu riwayat yang sempat saya baca dekat sini. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yawm Ashura faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salihun, hadha yawmun najallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Yang bermaksud apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah daripada Mekah masuk Madinah dalam peristiwa hijrah lah ni. Bila Nabi berhijrah masuk ke Madinah, Nabi dapati di Madinah ini orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang mereka lakukan ni? Qalu ma hadha yani? Ma hadha? Apa ni? Qalu hadha yaumun salihun. Ini adalah hari salih. Salih maksudnya hari yang baik untuk mereka berpuasa. Kerana hadha yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim. Hari ini Allah telah selamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Siapa dia? Daripada Firaun. Daripada ancaman Firaun. Hari inilah Allah selamatkan mereka. Mereka boleh merentasi Laut Merah sampai ke darat. Oleh yang demikian, Nabi Musa AS berpuasa pada hari yang dinamakan sebagai hari Ashura. Nabi SAW bersabda, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Nabi SAW beritahu, aku lebih aula, lebih utama ke atas Musa berbanding dengan Yahudi ataupun Bani Israel yang ada di Madinah. Fasamahu amara bi siyamihi. Lalu Nabi berpuasa dan Nabi perintahkan sahabat-sahabat berpuasa. So itulah puasa yang pertama yang difardukan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umat baginda. So, ada tak? Ada. Jadi mereka terkejut tak? Mereka tak terkejut. Sebab puasa ni memang ada. Dan banyak perkara kalau nak kira terkejut, mereka akan terkejut lah. Tapi mereka tak terkejut. Sebab perkara sebahagian daripada amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perkenalkan adalah amalan itu sedia ada.
dengan dimensi baru, dengan syariat yang lebih baru mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka berpuasa. Cuma di peringkat awal tu Ustaz, bila dia difardukan kepada umat Islam pada ketika itu, pelaksanaannya telah pun disebut daripada awal lagi Ustaz kepada umat pada ketika itu Ustaz. Ya, betul. Telah disebutkan ke atas umat-umat sebelum itu ya, kefarduan puasa. Termasuklah puasa Ashura ni diwajib. Oh. Dia wajib. Nabi bila Nabi sampai, jadi 1 tahun ajalah. Okey. 1 tahun aja Nabi masuk. Kan Nabi masuk, kemudian tahun kedua hijrah telah difardukan puasa. So setahun ajalah mereka sempat puasa. Tahun berikut tu mereka dah puasa Ramadan. Sebab Nabi sebutkan la asumanna tasu'a wa Ashura. Kalau mereka berpuasa 10 Ashura, aku akan berpuasa 9 dan 10. Tapi tahun berikut itu sudah masuk Ramadan. Ya, so dia jadi hukum itu ataupun perintah itu telah pun dinasahkan. Dinasahkan. Itu yang disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian datang ayat berikutnya itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian ayyaman ma'dudat. Semua ini menggambarkan puasa Ashura itu telah dinasahkan tapi dikekal dalam bentuk sunat. Tapi saya sebutkan perkataan kutiba tadi Ustaz. Kutiba adalah bermaksud farada, iaitu difardukan. Yang mana kita tahu kutiba ni dia tulis Ustaz. Mungkin ada maksud di sebalik kutiba itu yang membawa maksud fardu tadi Ustaz. Ya, betul. Dia kutiba ini sesuatu yang telah ditetapkan. Kutiba ini yang telah difardukan, telah dicatatkan untuk kamu laksanakan. Jadi dalam bahasa Arab ni dia yang seangkatan dengan dia dan juga membawa maksud yang pelbagai dan membawa satu maksud yang bagi mereka yang faham bahasa Arab, dia ada furida. Kalau dalam perihal haji kan, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajj. Dia kata farada pula. Farada, dia telah mewajibkan diri dia. Sebab haji ini Allah perintahkan, tetapi bila kita nak buat mesti lihat kemampuan diri. Maka sayalah yang mewajibkan pada tahun tersebut untuk pergi haji. Allah dah perintahkan tapi saya kena memutuskan untuk buat haji pada tahun tersebut. Faman farada fihinnal hajj. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat itu memang jelas. Ulama sebut itulah kefarduan haji. Manakala puasa kutiba. Satu yang dicatat, satu yang ditetapkan, satu yang telah diputuskan untuk dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulan puasa. Seronok bulan puasa ni. Bulan puasa ni macam-macam manfaat kita dapat. Betul. Masa kita pun ada banyak. Kalau tak, kita habis banyak masa makan, minum, sembang. Kita kan sembang pelik-pelik pun kita kata, weh, bulan puasa weh. Dia ada some benteng lah benda tu. Sebab itu Nabi sebut as-siyamu junnatun kan. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu sendiri perisai. So bila kita puasa, kita akan avoid banyak benda yang nak tengok pun puasa ni Syekh. Jadi dia banyak benda yang akan kawal diri sebab kita ada perasaan kita ni puasa ni kan kurus pula puasa. Sebab ada yang puasa tak dapat apa-apa, lapar dan dahaga. Kita tak nak lah macam tu. Kan kita tak mau rugi puasa ni. Kawan saya kata tunggulah buka dulu. Tak boleh juga Ustaz. Lepas buka tak boleh. Jaga bulan juga. Puasa itu bulan perlu dijaga, dimuliakanlah bulan tu. Baik Ustaz, sahabat kita Sarasik Cik ada soalan menarik ni Ustaz. Bagaimana yang dimaksudkan di dalam Al-Quran bahawa puasa itu dapat menyucikan jiwa, hati serta terbit keikhlasan dan ketulusan sehingga berfungsi sebagai pengawasan diri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Silakan Ustaz. Ya. Betul, bulan puasa ini atau puasa itu sendiri adalah untuk menyucikan diri. Proses penyucian. Aiman, iblis ini dia boleh masuk dalam urat saraf manusia. Dalam hadis-hadis yang sahih baginda sebut dia boleh masuk urat saraf manusia dan ganggu manusia dia masuk. Tapi bila kita berpuasa, urat saraf itu jadi sempit dan dia tak boleh nak masuk. Satu. Yang keduanya, bila saya berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang lain berpuasa. Kenapa awak puasa?
tengok kantin tutup, saya puasa lah. Dia bukan tak boleh jadi macam tu. Dia mesti melihat bahawa ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya junjung dan untuk saya buat. Mesti ada di situ proses untuk betulkan diri saya. Kan betul, bulan puasa ni mulut kita kurang bercakap, benda-benda tak baik, kan mata kita pun kita kawal daripada lihat benda tak baik. Jadi banyak perkara yang akan mengawasi kita. Solat, kita tengok solat. Kan? Kita tengok solat. Solat fardu kita perfect. Subuh perfect. Penuh. Masjid penuh, surau penuh, subuh kita perfect. Yang sebelum ni nak hujung-hujung ni, bulan puasa perfect sebab kita bangun sahur. Lepas sahur kita akan solat. Ada 3 minit, 10 minit lagi nak masuk waktu ni. Kalau tidur, habislah. Kan? Tak bangun dah. Jadi kita subuh. Jadi subuh pun kita dapat awal waktu. Perfect tak? Perfect. Dan memang kita ada masa. Surau, masjid, zuhur, asar, maghrib. Jangan terawih, isyak. Terawih jangan cakap lah. Ramai. Nampakkan iman kita ni macam mana sepanjang Ramadan ini? Al-imanu yazid. Iman itu bertambah. Kalau bateri, kalau handphone, kalau charge tu, memang sentiasa 90 ke atas. Penuh je. Iman tu penuh aja. Iya, iman tu penuh. Sebab salah satu sebabnya iman, bila kita kurang makan, kita kuranglah nak hyper ni kan. Anti penat Ustaz. Dia automatik akan menjadikan kita ni cool down sikit. Ya, kita tak makan sambal, kita tak makan ikan bilis, kita tak makan benda-benda yang heavy yang membentuk watak. Jadi kita pagi tadi kita sahur, makan kurma 3 biji, kemudian kita minum air. Masya Allah. Satu hari tenang aja hidup tu. Ada bulan puasa ni Ustaz, ada yang tak pakai tudung Ustaz. Alhamdulillah. Kan? Yang tak solat pun ramai yang solat. Cuma kadang ada sekali tu saya tengok orang tu salah kiblat pula solat. Nampak solat tu salah kiblat, tapi kita betulkan lah. Cuma nak beritahu, ya, bulan puasa, bulan yang menyucikan hati kita. Masjid Ustaz penuh Ustaz? Penuh. Masya Allah, penuh. Lempah-lempah. Sampai keluar-luar. Dia itu Masjid Bandar Seri Putra, Masjid Al-Azhar, masjid di Universiti Islam Selangor ni pun sama juga, student penuh. Kena pula tahun lepas tak ada aircon, tahun ni kita dah pasang aircon. Oh Masya Allah, budak-budak dalam tu memang meriah lah. Masya Masjid Allah. tu dah besar saya, itu pun Masjid penuh besar, juga. Penuh, atas bawah penuh. Itulah dia orang kata bila mana kita dah merasai waktu-waktu PKP Ustaz, tak dapat semayang di masjid sebagainya ni, kita ambil peluang ni, jangan kita lepaskan. Dia environment tu, dia wujud suasana tu Aiman. Penting suasana tu. Suasana adalah suasana semua nak pergi masjid. Semua nak pergi tarawih. Tak kisahlah 8 ke 20 kan. Ada yang bergaduh 8, 20. Tak apa, yang penting pergi. Pergi masjid, bawa diri pergi masjid kan. Langkah kaki pergi masjid, Masya Allah. Masya Allah, bulan puasa ni bulan penghapus dosa kan. Yalah, kan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Hapuskan dosa. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang hidupkan pula malam-malam Ramadan Aiman dengan penuh keimanan, keinsafan, jadi dihapuskan lagi dosa. Bulan puasa ini Masya Allah, memang bulan yang Tuhan sajikan peluang untuk kita semua tebus dosa. Tebus. Jadi jangan disia-siakan. Siapa di antara kita yang tak ada salah dan silap, siapa yang tak ada dosa, betul Aiman? Tapi more dekat masjid Ustaz sedap juga ya. Boleh. Okey Ustaz, kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baik, terima kasih para penonton yang mana pada hari ini kita menceritakan kisah yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Ini baru. Yang pertama, kita ada 8 lagi kisah-kisah dalam Al-Quran yang akan kita bicarakan dalam episod-episod akan datang. Kita minta Ustaz cerita tadi, Ustaz dah simpan esok pula kan. Tapi itulah dia, suspense sikit. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz, kita nak raih soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Al-Shal. Mengapa Ramadan sering dikaitkan dengan Al-Quran? Bagaimana yang dikatakan khatam ketika bertadarus dalam berkumpulan, sedangkan kita tidak membaca juzuk-juzuk yang lain dengan lidah sendiri? Bagaimana untuk didik dan latih diri supaya jadikan bulan Ramadan sebagai pesta ibadah, bukannya sebagai pesta makanan? Silakan Ustaz. Ya.
Terima kasih kepada Sahal atas soalan tadi tu. Pertama sekali, khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran secara jama'i, secara ramai-ramai, itu adalah lebih kepada seremoni. Maksudnya satu acara kita terlibat untuk mengadakan khatam Al-Quran. Biasanya kat masjid dia ada grup yang akan baca Quran kan. Ada kumpulan tadarus. So biasa kumpulan tadarus ni yang khatam. Bila dia khatam, dia nak buat majlis. Bila buat majlis tu yang dijemput satu Korea datang majlis malam ini kita ada khatam Al-Quran. Khatam tu yang kumpulan tadarus tu. Tapi disebabkan kita mau pergi sama-sama, kita dapatlah berkat menghadiri majlis khatam. Satu. Keduanya, bila kita khatam bergrup. Kata Aiman baca 1 hingga 5. Seorang ni pula 6 hingga 10. Kita bagi. Sedangkan 1 hingga 5 saya tak baca. Saya hanya baca 25 hingga 30. Saya baca 25 hingga 30. Yang depan tak baca. Tapi bila khatam saya combine. Itu lebih kepada majlis khatam Al-Quran secara jama'i. Namun demikian adalah disarankan dan digalakkan dan paling afdal kita baca daripada juzuk yang pertama sampailah juzuk yang ke-30. Itu namanya saya khatam Al-Quran. Saya khatam Al-Quran maksudnya saya habis baca Al-Quran. Itu terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kita juga perlu ada motivasi kan? Perlu ada motivasi secara kawan-kawan. Dan itu satu. Keduanya, kalau tadarus ni kita nak khatam, kita kena ada dalam tu. Walaupun saya tak baca, saya semak kawan. Aiman baca, saya semak. Lepas tu Dain tu baca, kawan ni baca, kawan ni baca, kawan ni baca. Saya baca. Masa baca tu saya semak. Saya boleh dapat status saya khatam Al-Quran. Sebab kawan tu baca, kita semak. Maknanya semak tu pun boleh sama, dikira. Kita samalah sebab kita pun baca sama-sama dengan dia kan. Kita semak tu kita baca sama-sama dia. Tengok kawan ada dalam grup tu ada 10 orang. Yang masa 9 baca dia relax. Dia main WhatsApp. Tak sampai lagi giliran. Tak dapat lah. Janganlah disia-siakan. Dia duduk WhatsApp, dia duduk tengok update status kan. Dia jadi benda yang tak mendatangkan manfaat. Dia tak manfaatkan majlis, dia tak manfaatkan acara tadarus itu. Jadi kena faham. Pertama sekali baca secara agihan, keduanya baca secara kumpulan, yang ketiga baca secara individu. Saya tiga-tiga kalau boleh jalan sekali lagi bagus. Meriahlah. Kita baca kawan-kawan ramai-ramai tadarus pun ada, kita baca sendiri pun, kita sendiri pun ada. Ada kawan-kawan yang pergi solat, katakan masjid yang khatam Al-Quran. Dia dapat pahala khatam. Sebab dia dengar kan 30 juzuk imam baca. Sebab ada masjid baca 1 juzuk. Habis 30 hari, habis 30 juzuk. Masya Allah. Ada masjid yang buat begitu, panggil imam-imam hafiz baca kan. Sama juga kalau di Mekah dan Madinah pun khatam Al-Quran. Itu khatam imam yang baca. Saya dengar, saya dapat pahala, saya khatam. Tapi saya sendiri kena baca. Quran tu kena baca. Sebab itu sumiyal Quranu Quranan likathrati qiraatihi. Dinamakan Quran sebab kita sering baca. Qara'a, baca dia kan Quran. Quran ni pula dia bila sebut Quran iaitu menggambarkan kalamullah yang sering dibaca, kerap dibaca, diulang-ulang baca. Bagi mereka yang tak fasih ataupun bagi mereka yang masih mengangkat-angkat, bulan puasa ni Iman adalah bulan yang terbaik untuk lancarkan bacaan. Percayalah cakap saya. Bagi mereka yang mengangkat-angkat ni, yang berpeluh baca ni, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita belajar dan juga melancarkan bacaan kita. Perut lapar, hati kita bersih, kita tak buat banyak benda merepek-repek. Jadi kita pegang Quran, kita baca. Insya-Allah sebulan ini kita fokus, setiap hari kita baca 1 jam. Tengok lepas 30 hari ni, 30 jam, tengok Syawal besok kita lancar atau tidak. Oh, boleh lancar Ustaz. Saya challenge. Sebab ini adalah pengalaman saya. Pengalaman saya mengasuh pelajar-pelajar mu'allaf ni yang tak tahu baca Quran, boleh kita keluarkan dia. So 1 bulan. Jangan gundah, jangan gulana. Dan jangan rasa susah hati. Biarlah berpeluh seminggu, tak apa. Sorok di hujung tiang atau dekat bilik, baca mengangkat-angkat. Takkan sampai ke sudah mengangkat. Sebab mata kita tak lancar lagi, mulut kita tak fasih lagi, telinga kita tak cekap lagi. Jadi bila kita baca bulan Ramadan ini, kita fokus ke tiga-tiga panca indera, mata, hati dan mulut, insya-Allah dia akan memberi kesan yang maksimum. Tak percaya cubalah. Kalau tak cuba itu yang tak jadi. Dia bila dah buat hari-hari Ustaz kita mesti cuba. You must try your best. Saya yakin Aiman, kalau surah Al-Baqarah ini kita lancar baca Aiman, kalau kita lepas surah Al-Baqarah, surah lain semua kita boleh baca.
Sebab 80% kalimah-kalimah yang ada dalam surah Al-Baqarah ada dalam surah lain. Oh. 80%. 80% kalimah yang ada dalam surah Al-Baqarah ada dalam surah-surah yang lain. So kalau surah Al-Baqarah saya lancar baca, surah lain saya boleh jalan. Tak ada isu. Dia akan memberi satu kefasihan, satu kelancaran. Ini yang jadi merangkak-rangkak ni sebab setahun sekali baca. 3 bulan sekali ada orang meninggal baru nak baca. Jadi kita memang tak ada hubungan baik dengan Quran. Macam mana kita nak kawan dengan Quran? Macam mana Allah nak jaga kita kan? Mungkin yang pertama, kedua, ketiga ni merangkak sikit Ustaz. Tapi dah kelima, keenam nanti dia makin laju. Okey Ustaz. Quran ni Allah akan bagi. Jangan pelik je perangai. Jangan pelik perangai. Kalau perangai pelik mana dapat? Ustaz. Contohnya Man, kita pergi kelas mengaji Al-Quran. Okey. Guru tengah mengajar, kita duduk main WhatsApp. Kita tak serius dalam kelas tu. Kita duk buat benda-benda merepek. Tak boleh. Quran ini, Nabi SAW sebut, dia lebih liar daripada unta yang diikat. Al-Quran. Memang takkan ada orang memang kalau dia tak betul berawal sampai ke sudah dia tak boleh baca Quran. Ada pengalaman. Saya tengok dia sampai ke sudah dia tak lancar baca Quran. Kena jaga adab tu saya. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalam Allah kan. Pengalaman saya ni bila bulan Ramadan, bila saya menangis depan Al-Quran, bila saya tak diterima masuk dalam kumpulan tadarus. Masya Allah. Saya di dalam kumpulan tadarus, saya masuk baca satu bagi, 2 bagi, dia kata dah tak lancar, tak boleh baca. Kalau macam ni tahun depan pun tak khatam. Saya diusir daripada grup tu. Masya Saya pegang Quran. Bila ni? Ini masa saya baru tahun masuk Islam. Baru masuk Islam. Saya masuk Islam 1990 tu. Bulan 3 ke bulan 4 kita dah puasa masa tu. So itu 3 bulan tu saya dah boleh baca Quran mengangkat-angkat lah. Saya baca innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mengangkat lah baca 3 slow bulan, lah. Mu'alaf baru 3 bulan agak-agak lah man. Ni 30 tahun baca macam tu man. Kan? Saya bila dia usir tu dah tak payah baca dia. Segar saya. Macam ni tahun depan pun tak khatam. Ada orang ramai kot. Malulah saya kan. Saya pun ambil Quran. Ni tak tutup macam kena sampuk tau. Pegang Quran jalan. Mana nak pergi ni? Gelap dunia rasa. Macam kena sampuk. Ya, sebab dia sergah masa tengah baca kan. Okey. Bawa sampai ke tangga masjid, saya tengok langit, saya tengok Quran. Saya tengok langit, saya tengok Quran. Kan awal Ramadan masa tu kan, langit ada bintang, bulan tak ada lagi. Tengok langit, tengok Quran. Meniti-niti air mata, man. Allahu Akbar. Saya kata, Ya Allah, kau mudahkanlah untuk aku membaca Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau rungkaikanlah simpulan-simpulan di lisanku. Kau temukanlah aku dengan guru Quran. Aku nak sangat baca Quran. Menangis, meniti-niti air mata, man. Allah. Sebab itu, berapa ramai di antara kita yang pernah menangis tak lancar baca Al-Quran. Mengadu kepada Allah. Ini kalam Allah lah. Allah punya ayat. Allah punya huruf. Allah punya kalam Quran ni Allah yang punya. Kalau Allah tak izin tak dapat. Kalau Allah izin senang kita dapat. Ini bulan Ramadan ni peluang Ustaz Peluang. Ini experience saya. Saya cakap based on experience. Ini bukan teori pelik-pelik ni. Memang betul. Nak senang aja. Orang tua dah pesan dah. Selepas saya bercakap, orang tua dah pesan. Nak 1000 dalil, tak nak 1000 dalil. Okey Ustaz, tadi kita nak sambung cerita tadi tu, kemeriahan bulan Ramadan akak ni tadi satu lagi soalan tak habis dah jawab lagi. Nak jadi pesta Ramadan tu. Bulan Ramadan ini biarlah pesta ibadat, jangan pesta makan. Allahu Akbar. Kalau tengok dekat bazar Ramadan macam Safa Marwah ada orang sa'i. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Saya memang elak tak pergi. Anak-anak saya pergilah. Anak-anak memang nak ujung tu. Dia nak beli minuman. Dia nak beli benda-benda yang kadang biarlah budak-budak kan. Saya ada nasi, ada lauk, ada kopi, ada teh tarik. Cukup dah man. Settle. Very simple. Akan balik tarawih kan saya makanlah buah apa benda kan. Dia nak melengahkan masa Ustaz. Jadi pesta ibadat. Betul. Kita membazir banyak. Taklah kata jangan membeli. Nak beli boleh. Tapi jangan beli mengikut nafsu. Beli mengikut apa yang kita nak makan. Tahu tak ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian. Satu hari tengok banyak mana makanan kita buang di bulan Ramadan dalam tong sampah. Cuba tengok. Banyak mana kuih yang kita buang. Kuih bingka, murtabak, mi goreng. Yang tak habis makan tu kita buang tong sampah. Kalau sampah tu 10 kilo man, ada kajian yang kawan kita buat, 7 kilo makanan. 7 kilo makanan. Termasuklah nasinya, mi-nya, murtabak, semua masuk dalam tu. Yang tak habis makan. Sebab bila kita buka puasa, perut kita ni man,
Bila kita puasa, perut kita ni dikempis tau. Dikempis, dikecut. Itu falsafah suruh kita nak sehat kan. Untuk dalam setahun 12 bulan kita makan ni, 11 bulan kita makan, 1 bulan tak makan lah. Sebab itu Nabi sebut, sumu tasihhu, berpuasa dan sehatlah kalian. Puasa itu akan mengekalkan kita sehat. Sebab itu hujung puasa habis 30 hari puasa, pergi cek darah. Pergi cek gula. Pergi cek semua tengok. Memang doktor kan, perfect lah Ji. Senyum Haji Senyum, perfect kan. Kan? Jadi tak ada banyak makan. Jadi badan kita pun sehat. Jadi sebab itu, bila kita nak makan, kita tak boleh makan banyak. Sebab perut kita 1 hari tak makan. Kita makan slow-slow. Sebab itu Nabi kata, makanlah kurma dulu, minum air dulu, bagilah energi dulu kan. Ini tak, semua yang ada kita nak makan. Budaknya nak pergi terawih, tak larat. Dah merangkak dah tu. Merangkak terawih, perut dah sebu dah perut. Dia jadi macam perut tu meragam pun ada. Jadi kita tak mau macam tu. Sebab itu jangan dipestakan. Jangan pesta. Kita nak pesta ibadat dalam suasana yang penuh meriah. Keutamaan mesti lihat bahawa menghidupkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu dia. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Cik Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Datuk Farid. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai, dan Waalaikumsalam selamat juga kepada Datuk dan Dai, selamat menjalani ibadah puasa Datuk Dai. Amin. Dan juga soalan saya Silakan. begini Datuk. Sebagaimana Datuk sebut tadi, sebelum kita umat Nabi Muhammad pun, umat yang dulu Nabi dulu pun ada puasa. Ya. Persoalan saya Datuk, apakah puasa mereka ni sama macam puasa kita jalan sekarang ni? Apakah syariat puasa tu serupa macam yang kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni lah, umat-umat kita sekarang ni, ataupun ada perbezaannya dari sahur kan, ataupun macam mana Nabi Musa buat puasa, zaman Nabi Daud berpuasa, adakah sama macam kita sekarang yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang yang kita jalankan ini? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, bezanya pensyariatan puasa kita dengan umat terdahulu Ustaz? Lah Jomar kita nak simpan topik ni untuk esok. Jomar tunggu jawapan esok lah. Jomar dia dah pecah. Ustaz bagi teaser sikit je. Teaser je. Teaser sikit. Terima kasih Jomar. Tak lanjut esok. Bagus juga Jomar tanya bagi teaser sikit. Umat dahulu berpuasa, ada umat yang berpuasa tempoh dia tak sama dengan tempoh kita. Panjang masa tak sama, dan juga bilangan hari pun tidak sama, bentuk puasa pun tidak sama. Ada macam-macam jenis puasa yang pernah Allah, ataupun berbagai kategori puasa yang Allah pernah perintahkan ke atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu benda yang saya sebut, puasa tak bercakap. Itu pun syariat puasa juga. Jangan bercakap. Zaman itu orang boleh bernazar untuk tidak bercakap. Kan? Kalau saya dapat sesuatu kecemerlangan atau dapat satu kejayaan dengan ini, saya bernazar, ya Allah, sekiranya, contoh Iman, sekiranya ya Allah, sekiranya saya dapat pergi haji tahun ini, saya bernazar untuk tidak bercakap selama sebulan. Oh, itu bernazar. Dia nazar tak bercakap. Tak boleh. Maksudnya syariat umat Nabi Muhammad tidak membenarkan nazar tidak bercakap. Dia boleh nazar benda lain. Jadi nazar puasa tak bercakap. Kalau kita nazar, saya bernazar kalau dapat pergi haji tahun ini, ya Allah, saya bernazar untuk puasa sebulan. Itu boleh. Tapi kalau dia kata, ya Allah, saya bernazar untuk tidak bercakap. Dia makan-makan, dia tak bercakap aja. Itu tak boleh. So ini jenis-jenis puasa yang pernah Allah perintahkan ke atas umat terdahulu. Macam Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tak puasa. Dan semua itu kita akan lihat tempoh masa mereka berpuasa dan kenapa Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka. Dalam contoh ayat yang berikut ni, Allah Ta'ala uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dibenarkan untuk kamu menggauli isteri kamu di malam puasa. Boleh menggauli isteri. Siang tak boleh, malam boleh. Rupanya ada syariat malam tak boleh. Yang tu pun kita akan
bincang. Nanti dulu kan, nanti besok kita tengok detailnya. Okey Ustaz, kalau kita melihatkan akan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, ada yang telah disebutkan bentuk-bentuk pahala yang akan diberikan, bentuk-bentuk fadilatnya Ustaz. Tapi beza dengan puasa lah Ustaz. Bulan puasa ni ada pernah disebutkan bahawa puasa ni Allah sendiri yang berikan pahala kepada umatnya yang berpuasa. Betul. Apa maksudnya Ustaz? Kita berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Para penonton nak tahu kupasan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz seikhlas hati. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ibadah puasa ni pastinya istimewa untuk kita umat Islam, yang mana Allah hidangkan kepada kita keampunan, rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua di bulan Ramadan. Seronok Ustaz, sebab waktu ni lah orang kumpul ramai-ramai kat masjid ya, nak buka puasanya dengan tarawihnya, dengan more tu paling meriah sekali, penuh kuih atas meja. Tapi jangan membazir, okey? Tapi kita more ni saya nak ulas sikit. Okay. More saya nak ulas sikit. Biasa ada masjid solat 20 rakaat. 21 lah apa ni. Jadi yang solat 8 ni dia belasah dulu more. belasah dulu. Yang 20 ni keluar more dah tak ada dah. Jadi kalau boleh lah yang keluar 8 ni pergi bermore, ingatlah yang tak keluar lagi. Ni kadang-kadang, bukan kadang, selalu berlaku. Selalu berlaku bila jemaah yang 20 tu keluar tengok dah more dah tak ada. Itu untuk siap tak dapat lah. Saya pun dekat masjid dulu, saya kata more ni bagi dua lah. Kita kata yang 8, lepas tu simpanlah juga untuk 20. Tapi caterer kena banyak kerja lah. Dia kena kawal kan. Tak cantik. Tapi kalau kita boleh fikir untuk orang yang akan datang. Tapi yang paling meriah more ni budak-budak. Betul. Budak-budak. Kadang saya masjid pun sama juga. Dulu pernah saya minta supaya yang solat 8 parking kat luar. Oh, macam tu. Senang nak keluar Yang parking sebab yang parking yang solat 8 parking kat luar, yang solat 20 parking dalam. Sebab senang. Okay. Kalau tak, yang solat kat dalam, yang solat yang 8 ni kalau parking kat dalam, dia keluar, dia nak keluar sebab dah bertindih-tindih dengan yang kereta yang nak keluar motor 20 lagi tu. Jadi kalau bolehlah susun benda tu lagi cantik lah bagi pengurusan. Saya. Ikutlah. Banyak makanan pun kena asing Ustaz. Jadi 8 jadi 20. Tak ada lah kan. Betul. Tapi itulah kemeriahan bulan Ramadan. Satu lagi jugalah saya fikir Aiman, saya minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang ada juga masjid kita pergi kadang dia bajet tu untuk 600 orang. Sekali datang 620 orang. 20 orang lagi tu datang-datang dah tak ada makanan. Allah. Saya nak bagi tahu bila orang tu datang, dalam keadaan dia datang makanan tak ada. Dia tengok kanan kiri, kat meja kita dah berkumpul dah. Kita dah ambil makanan duduk. Ni pukul 7 dah Ustaz. 7. Orang kita kat dalam masjid, kita ada meja yang sediakan, kita dah kumpul dah. Kita ambil makanan, kita duduk dah di situ. Yang orang datang ni tengok makanan tak ada. Kita yang duduk kat meja, apa kita punya perasaan? Sian lah tengok member tu. Kalau kita kesian. Ada yang buat tak tahu. Dia kata, siapa suruh datang lambat? Aduh, cakap macam tu pula. Buat tak tahu lah. Mana perasaan kita sebagai seorang Muslim di bulan Ramadan bila melihat ada kawan datang nak berbuka tak ada makanan? Saya ada ni. Nabi pesan, walaupun dengan sebelah kurma, kita dapat pahala macam mana orang tu puasa. Tengok orang tu tak ada makanan, panggil. Dek, main sekejap. Adik, main sekejap. Duduk abang, ambil sikit, bagi 2. Allahu Akbar. Itulah puasa yang paling hebat. Orangnya hebat, puasanya hebat. Kau ambil semua nasi ada, kuih ada, air ada, tengok orang tu datang tak ada. Selamat, aku datang awal, dia kata. Saya tak tahulah macam mana kita punya perasaan. Ada yang datang, bila datang kata, dah habis dek makanan dek. Kalau saya lah kan sebagai seorang Muslim, bila saya tengok kawan saya datang nak buka puasa tak ada makanan, kata, share dengan saya, kongsi dengan saya. Ada satu bungkus nasi ni, kita share 2 boleh. Ataupun saya berjiwa besar, ambil. Mungkin orang yang datang tu orang musafir. Betul. Orang singgah. Saya rumah tak jauh.
Saya boleh keluar, saya boleh balik kejap. Lepas maghrib saya boleh balik makan kejap apa yang ada kat rumah. Tapi dia ni datang mungkin tak ada apa-apa. Di sinilah nak lihat macam mana kita nak bagi orang lain pula. Saya nak ambil kisah, Aiman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, Nabi singgah dekat satu lembah. Lembah itu ada kemah Badui. Di situ ada seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Nabi sampai di situ, Nabi minta susu, Nabi minta makan, nak sarapan. Perempuan tu kata tak ada apa-apa. Di hujung kemah perempuan tu, Ummu Ma'bad ada seekor kambing yang kurus, kering. Rasulullah kata, tu ada kambing tu, boleh tak kami nak perah susu dia? Ummu Ma'bad kata, kambing tu tak larat, berdiri pun tak larat, nak perah susu macam mana? Tak izin kalau aku nak perah. Nabi pun merayu, Abu Bakar merayu, minta. Perempuan tu, Ummu Ma'bad kata, perahlah. Nabi pergi dekat kambing tu, Nabi tepuk belakang kambing. Belakang kambing tu Nabi tepuk. Nabi sebut, Ana Rasulullah. Ana Rasulullah. Aku Rasulullah. Nabi tepuk kambing tu berdiri. Berdiri terus? Berdiri. Berdiri kambing tu, Nabi usap perut kambing tu, susu kambing tu jadi penuh. Masya Allah. Nabi bagi tahu kat Abu Bakar, ambil bejana yang macam mangkuk tu kan, ambil bekas tu, ambil. Nabi pun perah susu, Nabi bagi dekat Abu Bakar minum. Kalau ikutkan Rasulullah pun sama juga lapar. Rasulullah beri pada Abu Bakar minum. Abu Bakar kata, Rasulullah minum dulu. Tak, kau minum wahai Abu Bakar. Tak, Rasulullah minum. Tak, kau minum dulu Abu Bakar. Abu Bakar minum sampai Abu Bakar kenyang. Barulah Rasulullah SAW minum. Ini sifat terpuji. Takkan orang datang nak buka puasa kita buat kering, buat tak tahu. Saya kata puasa macam mana kita ni? Dia siap kata, Ustaz, selamat aku datang awal. Siapa suruh datang lambat? Siapa suruh datang lambat? Datang lambat, datang awal. Ni dia benda yang very flexible. Kita tak tahu dia lambat tu sebab apa? Kerja. Mungkin dia kerja, baru sampai, nak singgah, nak beli makanan. Mungkin dia betul-betul orang susah kan. Dia nak mengharapkan buka puasa kat masjid pun ada juga. Jadi, kita mesti ada sifat sayang, kasih, prihatin kan. Nabi pun koyak kurma bagi. Nabi kata, Man aftara sa'iman. Kan hadis tu biasa kita dengar. Duduk dengar kat masjid, ustaz-ustaz ulang sebut, siapa-siapa bagi orang berpuasa ini buka puasa, dia pun akan dapat pahala seperti orang berpuasa. Takkan tak terpanggil. Manalah la'allakum tattaqun tadi. Dan tattaqun itu adalah perkataan takwa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Takwa ini ada 4. Sayyidina Ali sebut ada 4 rukun. Takut kepada Allah, bersyukur kepada Allah, qanaah. Yang ketiganya beramal dengan Al-Quran. Yang keempat bersiap sedia jumpa Allah. So 4 rukun untuk komplitkan kita punya sifat takwa. Sebab itu saya selalu sebut, puasa ini dia ada KPI, Key Performance Indicator puasa. Apa dia? Takwa lah. Takut kepada Allah. Bulan puasa ni bertambah tak takut pada Allah? Bulan puasa ni bertambah tak syukur pada Allah? Bulan puasa ni bertambah tak cinta pada Al-Quran? Bulan puasa ni bertambah tak amal ibadat untuk jumpa Allah? Yang kedua, sifat qanaah. Bulan puasa mengajar kita sifat syukur. Jadi sifat syukur saya naklah kongsi rezeki saya dengan orang lain. Kalau boleh pesan dekat isteri, kalau masak ni, masak lebih sikit. Buat kuih lebih sikit. Bawalah satu Tupperware yang buka puasa kan. Ada kawan-kawan buat, ada. Masing-masing buat macam tu, tengok rezeki kita kan. Dulu macam tu Aiman. Ya Ustaz. Dulu macam tu orang buat kuih ni, buat jemput-jemput kuih cekodok ke apa, jemput-jemput pisang ni. Buat, dia hantar, bagi maklong sikit, mana situ sikit, 3 pinggan pergi, balik tu 3 jenis kuih lain pula. Dapat rasa Ya, meriah. Zaman tu mana ada bazar Ramadan. Kan, bazar Ramadan ni zaman Aiman, zaman Ustaz dulu, mana ada bazar Ramadan. Masya-Allah Ustaz. Jadi mana ini kemerihan sebenarnya yang perlu kita lihatkan dalam kita berpesta. Makanan juga pun boleh berubah menjadi ibadah. Kita beli banyak-banyak tu bukan untuk perut kita je, beri kepada orang lain. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Da'i dan kru-kru tanyalah Ustaz. Salam Ramadan dan selamat puasa. Okey, silakan. Saya Nur Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru.
Okey, soalan saya kan Ustaz, adakah wahyu puasa ni macam kita tahu wahyu solat Rasulullah dapat melalui Isra Mi'raj. So boleh Ustaz jelaskan sikit tentang wahyu puasa ni. Dan Rasulullah sempat menyambut puasa Ramadan bersama umatnya berapa kali. So, macam Rasulullah berapa kali sempat sambut berterawih, sambut Ramadan dengan umat dia selama berapa kali. Macam mana mungkin Ustaz boleh jelaskan kemerihan Rasulullah berterawih dan sambut Ramadan dengan umat dia terdahulu seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Oh, Masya Allah. Terima kasih Kak Hidayah Saifuddin daripada Kota Baru, Ustaz. Dia tanya, kalau solat tu dapat daripada Isra Mi'raj. Tapi puasa ni dapat daripada mana, Ustaz? Okey, tafadhal. Ya, puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Bawa ayat dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kefarduan puasa. Berbeza dengan kefarduan solat. Sebab itu macam mana pun solat ini suatu amalan yang tidak boleh dikompromis, tidak boleh dilihat, boleh dicari jalan untuk tinggal. Solat, kita hidup pun kita kena solat, apa mati orang solatkan kita. Sehat kita solat, sakit kita kena solat. Boleh bersolat berdiri, boleh solat duduk kalau sakit. Kemudian boleh solat dalam keadaan terbaring. Sampai ke hujung menggerakkan mata saja dalam solat sebelumlah kita disolatkan. So solat ni tak boleh kompromi. Kalau saya bermusafir, saya tetap kena solat. Sama daripada solat yang jamak, boleh jadi solat kasar, boleh dihimpun solat dan boleh dipendekkan solat. Solat ni tidak dikompromi. Sama ada di atas darat, dalam lautan, dalam kapal selam, di atas langit, di atas kapal terbang, tetap kena solat. Tidak ada tempat, tidak ada masa, tidak ada satu tempat pun yang boleh mengecualikan kita. Tidak ada satu tempat, suatu ketika, satu saat yang boleh melepaskan kita daripada solat. Sampai orang bincang, kalau kita pergi ke planet Marikh ni kita nak solat macam mana? Timing tak sama. Kalau kita pergi ke angkasa, contohnya kita pergi ke mana-mana pusat satelit, kita pergi ke bulan. Kan, mana waktu kita nak pakai untuk kita solat? Sampai begitu sekali orang bincang untuk tidak melepaskan diri daripada solat. Termasuk juga dalam peperangan pun, saya kena solat. Peperangan saat getir, sebagian solat, sebagian jaga. Kemudian rukuk pun disusun supaya solat tidak ada kompromis langsung. Berbeza dengan puasa. Puasa ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Sesiapa di antara kalian minta maaf saya. Siapa di antara kalian yang sakit ataupun bermusafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah kata siapa-siapa bermusafir lebih daripada 2 marhalah, dia bermusafir, boleh tinggal puasa dengan izin. Kemudian begitu juga sesiapa yang sakit pula Quran tak sebut pun sakit apa yang boleh tinggalkan puasa. Sakit ini terpulang kepada individu, tapi basically dia mesti ada standard lah sakit. Takkan tiba-tiba sakit ujung jari kan, tak puasa. Kenapa ni tak puasa ni? Tak puasa ustaz sebab apa? Sakit. Mana sakit? Ujung jari ni luka sikit. Dia kata sebab apa kau luka sikit je? Quran kata sakit, saya rasa sakit. Jadi sakit biasanya mesti ada satu standard lah. Janganlah dipermain-mainkan ayat yang kata kalau kamu sakit kamu boleh tinggal. Kalau bermusafir boleh tinggal. Perempuan mengandung, khawatirkan baby dalam perut, boleh tinggalkan puasa. Tinggalkan maksud dan arti kata diganti dan dibayar fidyah. Begitu juga wanita yang menyusukan anak. Dan begitu juga bagi mereka yang sakit, memang tak boleh sembuh dah sakit dia. Jadi diizinkan untuk tinggalkan puasa, digantikan puasa itu dengan fidyah. Solat tak boleh. Macam mana keadaan sekalipun? Macam sekarang tak boleh. Sebab itu lihat bagaimana wahyu Quran mengenai fardu solat diturunkan dan wahyu mengenai kefarduan puasa diturunkan. Begitu juga sahabat dan para umat Islam sambut Ramadan penuh meriah lah. Nabi buat solat tarawih dan tidaklah sepanjang tahun, sepanjang Ramadan itu Nabi keluar. Tidak sepanjang Ramadan itu Nabi keluar untuk solat bertarawih dengan para sahabat. Sebabnya ialah Nabi tidak mahu perkara itu dianggap satu kefarduan. Nabi tak pernah tinggal 1 bulan solat sunat tarawih. Jadi takut difardukan. Makhafatan an yufrada alaikum.
takut nanti kalau Nabi buat setiap hari sepanjang Ramadan difardukan. Nah, jadi tidaklah dia jadi di fardu. Dia masih dalam kategori sunat. Nabi puasa selama 9 tahun. Tadi soalan daripada Nur Hidayah, berapa lamakah Nabi berpuasa? 9 tahun. Tahun kedua sampailah akhir Nabi SAW wafat. 9 tahun Nabi berpuasa. Baik Ustaz. Tadi sebelum rehat kita ada tinggal satu soalan Ustaz berkaitan dengan kalau amalan-amalan lain ni ada yang telah ditetapkan berapa banyak pahala yang akan kita dapat kan. Tapi beza dengan puasa ni Ustaz. Puasa ni disebutkan bahawa Allah sendiri yang akan berikan ganjaran. Itu sebenarnya apa maksudnya Ustaz? Ya, dalam hadis sahih Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam, wa siyamu li wa ana ajizi bi. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli wa ana ajizi bi." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bahawa baginda Rasulullah memberitahu kepada kita, semua amalan anak Adam untuk dia, melainkan puasa. Puasa ini untuk aku yang beri pahala. Wasiyamu li wa ana ajizibi. Orang bertanya, amalan lain pun sama juga kan? Untuk Allah juga, takkan puasa saja? Tak. Yang ini sangat special, sangat istimewa. Sebab taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sebab ditinggalkan makan, ditinggalkan minum, ditinggalkan syahwat semata-mata kerana aku. Oleh demikian aku yang beri pahala. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini, Da'i Aiman, sebut begini. Manusia dilatih dengan beberapa sifat kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar sebut Allah tidak berhajat kepada makan, lalu kita dilatih supaya tak makan. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada air untuk minum, kita dilatih untuk tidak minum. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada nafsu, maka manusia juga dilatih supaya tidak ada pengaruh nafsu di siang Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melatih melalui puasa ini beberapa sifat yang ada pada Tuhan di siang hari. Mudah-mudahan, sebabnya apa? Mudah-mudahan lahirlah sifat Rabbani. Dengan kawal makan, dengan kawal nafsu, dengan kawal yang ni semua ni, dapat lahir sifat Rabbani. Sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang terjalin dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dia itu seorang yang baik, seorang yang tinggi budi pekerti. Jadi semua ni lahir sebab dia dilatih dengan beberapa sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala sebut semua amalan untuk anak Adam, melainkan puasa untuk aku. Itu yang pertama. Yang keduanya, Aiman puasa, saya puasa. Ya, Ustaz. Daripada pukul 6 tadi sampai sekarang, sampai 7.30 kita tak makan. Sama je kan? Sama. Tapi rupanya pahala kita tak sama nanti. Oh. Sebab mungkin sepanjang siang ni mungkin ada terkata ke orang. Jadi puasa kita tu, pahala di hujung tu tak sama. Sebab itu Allah Ta'ala sebut bahawa ana ajizibi, kerana Allah tahu apa yang ada dalam hati perut kita dan apa yang kita lakukan secara terang-terangan dan apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau orang semua tak ada, Aiman bawa kereta kan, dalam kereta ada satu botol lah kan. Siapa tahu? Betul. Kemudian disambung balik. kemudian disambung balik. Jadi yang ni semua melatih kita. Sama ada kita takut pada Allah dalam keadaan terang-terangan, ada orang dalam keadaan kita bersendirian. Jadi beza Ustaz, kalau kita lihat solat ni dia ada rukuk, dia ada sujud. Kalau kita haji dia ada tawaf, sa'i. Kalau zakat dia kena bayar zakat. Tapi beza puasa ni dia menahan lapar dan dahaga. Jadi sebab itulah bagaimana penilaian darjat seseorang itu berpuasa itu tergantung kepada bagaimana dia menjaga itu sendiri. Selepas ini kita bincang Ustaz. Para penonton, kita dah tamat dah di TV3 dan kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz Seindah Kasih.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini, membicarakan tentang kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang mana kita ada 8 kisah, Ustaz. Ya. Hari ini baru permulaan kisah yang pertama. Kisah yang pertama. Tapi Ustaz dah bagi teaser tadi, esok banyak lagi kisah-kisah menarik bagaimana umat-umat terdahulu puasa, dan banyak lagi kisah-kisah yang akan Ustaz kongsikan pada esok hari. Baik, para penonton sekalian, kita bila mana masuk saja bulan Ramadan, inilah bulan yang penuh dengan keampunan, bulan dengan rahmat Allah, dan bulan penuh kasih sayang di antara sesama manusia. Dan waktu inilah kita saling membantu bila mana melihat orang yang dalam kesusahan. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan kita dalam topik kita, iaitu perintah puasa di bulan Ramadan. Ya, mungkin Ustaz boleh ceritakan berkaitan dengan isi penting yang perlu kita dapat dalam perintah Ramadan ini sendiri, Ustaz. Ya, terima kasih Dai Aiman kepada para penonton melalui saluran TV 9 yang saya kasih sekalian. Semoga dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kepada yang baru mula menonton, saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kalau biasa orang Arab katakan, dia kata Ramadan Mubarak, wallah, dia kata Ramadan Karim. Biasa sebut Ramadan Karim. Jadi orang Arab akan jawab wallahu akram. Kenapa Aiman? Kenapa Ustaz? Sebab biasakan orang Arab ni, dia budaya dia ajak orang makan. Okey. Kan? So disebabkan bulan puasa, I tak boleh nak ajak you makan. Saya kata Ramadan Karim. Ramadan punya sajian itu lebih mulia daripada sajian di rumah saya. Kan? Dia kata sebut wallahu akram. Allah lebih mulia. Wallahu akram. Nak beritahu bulan Ramadan itu bulan yang menyajikan sajian yang luar biasa. Aku tak boleh sajikan apa yang Ramadan sajikan. Contoh, begitulah dia punya budi bahasa di bulan Ramadan. Kalau kita tak cakap apa-apa pun, kan, kita tak ada apa-apa perasaan, apa-apa tak ada, kan, kata. Kalau orang yang biasa guna tu kata Ramadan Karim, wallahu akram, kan. Ada yang kata Ramadan Karim, terima kasih. Terima kasih. Dia tak tahu nak jawab. Terima kasih ajalah. Sebab itu Aiman, saya lihat juga puasa ini dia bila sebut sebagai perisai, sebagai junnah. Asyamu junnatun. Dia menjadi perisai yang menjadi pengawas, dia menjadi pendinding daripada kita buat sesuatu perkara yang tak baik. Sebab itu Nabi SAW, kalau Aiman ingat, Nabi pesan suruh pemuda-pemuda ini yang tak mampu untuk kahwin berpuasa. Kan? Siapa-siapa ada nafkah, ada rezeki, ada duit, bolehlah berkahwin. Bagi siapa yang tak ada, hendaklah dia berpuasa. Sebab puasa itu dapat mengawal, dapat kontrol nafsu, dapat mengawal keinginan-keinginan badan. So itu yang penting bulan puasa untuk seseorang itu berpuasa. Jadi puasa ini dia ada manfaat yang pelbagai dari pelbagai sudut, daripada sudut-sudut yang kita sebut tadilah, di antaranya dari sudut kesihatan, dari sudut kekeluargaan, dari sudut hubungan kemasyarakatan, dari sudut sifat-sifat terpuji. Kalau Aiman tanya lagi apakah sifat-sifat terpuji yang bulan puasa ini, kalau kita nak lihat apa yang Nabi SAW sebut, sahabat sebut, Anas bin Malik sebut, kata isteri saya, ajwadu ma yakunu Rasulullah SAW fi syahri Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah sangat-sangat luar biasa pemurahnya di bulan Ramadan. So pemurah Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Sebab itu kalau kita pergi kedai, beli kuih, beli itu, beli ini di bazar Ramadan, beli lebih sikit kalau boleh. Bagi kat jiran, hantar kat masjid, hantar kat surau. Ada sifat-sifat yang terpuji. Dan kita juga kena tengok, kalau di taman kita ni ada fakir miskin, ada ibu tunggal, ada anak yatim, yang mana keluarga mereka juga perlukan bantuan. Cari dan cuba bantu juga mereka, supaya bulan puasa kita ni lebih bermakna. Bukan kita saja nak makan, kita nak ajak orang lain makan. Sebab ada orang berkata, kenapa apa di antara falsafah puasa? Di antara falsafah puasa ialah untuk kita merasakan kelaparan dan juga kesusahan dilalui oleh orang susah. Kalau macam tu, orang susah tak payah puasa lah. Sebab sepanjang tahun dia susah. Bukan itu falsafah yang muktamad, falsafah utama.
falsafah utama adalah untuk melatih jiwa kita, melatih sifat-sifat yang ada dalam diri kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di awal-awal bicara saya dah sebut dalam dua ayat berikut ini, kalau ayat pertama 183 dan 184, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan melalui ayat-ayat ini, ulama bincang ada ayat yang telah dinasakh, ada ayat yang telah dimansuh. Contohnya, bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui ayat 183, 184, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat 8183. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka. Yang dia berbuka itu pada hari-hari lain. Maksudnya dia dah berbuka, dia kena gantilah hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua ataupun sakit dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberi bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan, katakan kalau fidyah itu harganya RM2.5, kok dia nak bagi RM3, dia nak bagi lebih, itu adalah lebih baik. Dan kena ingat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau boleh berpuasa itu lebih baik sekiranya kalian tahu. Contohnya, saya bermusafir dari sini pergi ke Kota Kinabalu contoh. Jauh tu lebih 2 marhalah. 2 jam setengah baru sampai Kota Kinabalu. Saya boleh je berbuka puasa, tapi saya memilih untuk terus berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau kamu dapat berpuasa itu lebih baik. Mana sama Aiman puasa di bulan Ramadan dan puasa di bulan Syawal? Betul. Tak sama. Ini bagi mereka yang boleh berpuasa, tapi kalau sakit juga, kalau tak tahan, itu saya tidak ada halangan sebab syariat membenarkan. Sekarang ni saya tengok, dia musafir ni tak macam musafir tahun zaman-zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, dan juga zaman sebelum kita merdeka. Musafir ni susah. Kan padang pasir nak berjalan, air pun tak ada kanan kiri, rumah pun tak ada. Sekarang ni rumah ada aircon, masuk kereta ada aircon, pergi airport ada aircon, dalam kapal terbang ada aircon, sampai di airport Kota Kinabalu ada aircon, naik kereta ada aircon, masuk hotel conference ada aircon. Di mana panasnya? Cuma letih dalam perjalanan itu je lah. Yang betul-betul panas tak ada. Yang betul-betul menyebabkan kita dahaga. Kalau betul-betul kita panas, benda yang pertama sekali kita mengharapkan minum air. Betul kan? Betul, Ustaz. Cuba Aiman, zaman-zaman Ustaz dulu belajar dekat Kelantan atau di Pondok kan. Tengah hari kan. Lepas Zuhur tidur. Nak tunggu asar kan tidur. Masa itulah mimpi. Mimpi minum air batu, mimpi minum cendol. Itu baru Islam kan Ustaz? Masa tu baru Islam. Jadi masa tu mimpi tak ada mimpi lain. Mimpi makan aja. Sebab pada masa tu kita rasa benda yang paling mustahak masa kita tengah lapar, masa kita tengah puasa air. Okey. Kan? Bertengok air tasik pun rasa sedap. Tengok air tasik pun rasa sedap. sedap. Tengok air rasa sedap. Jadi itu awal-awal. Maksudnya bila kita punya perasaan ini, bila kita puasa ni, terutamanya puasa ni, yang pertama sekali yang kita mengharapkan adalah air lah. Yelah Ustaz. Sebab itu puasa ini mesti dimulakan berbuka dengan air. Kalau kita sahur tadi pun minum air pun cukup dah. Tu yang air balang sampai ke ujung Ustaz. Macam-macam jenis ada. Maknanya Ustaz bau-bau memeluk Islam tu nampak agak sedikit membebankan lah kan. Tapi jadi sahabat kita ada soalan tentang ini. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Okey, Muhammad Faizal ni dia tanya, sebagai seorang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga bukan Islam, bagaimana pandangan Ustaz tentang ibadah puasa sebelum dan selepas memeluk Islam? Adakah membebankan bagi saudara baru? Boleh Ustaz ceritakan sedikit pengalaman Ustaz pertama kali puasa? Tu. Tadi first mimpi. Ada lagi tak Ustaz? Ya, ada. Terima kasih Muhammad Faizal. Memang ada cabaran
Cabaran sebab kita umur 18 tahun baru start puasa kan. Kalau anak-anak saya umur 7-8 tahun kita dah latih puasa separuh hari, tambah sampailah dia jam 3 jam 4 dia dah boleh puasa penuh. Dan kita bagi macam-macam reward pula. Satu hari puasa bagi RM10 contohnya kan. Jadi bulan ni seronok nak puasa. Zaman saya puasa umur 18 tahun. Lepas masuk Islam baru puasa. Itu umur 18 tahun. Ada je yang masuk Islam 40 tahun. Ada yang masuk Islam 50 tahun. Boleh bayang tak betapa dia perlu mencocokkan bawa diri dia dalam environment baru tu. Kan? Dia mesti bawa diri dia dalam environment baru untuk berpuasa. Tak senang. Memang susah. Tapi di situlah dia punya ujian. Dia punya ujian di situ. Saya masa mula-mula puasa memang ada tekanan-tekanan tersebut. Tapi saya cubalah bawa diri, tidurlah, berguling-guling. Memanglah, mana pernah tak makan daripada sahur sampai ke maghrib kan. Sedangkan sahur, tapi lapar lagi. Macam sekarang ni, kita sahur, lepas sahur, dia mindset kita dah set dah okey dah. Kalau kita pun biasa puasa-puasa sunat pun mindset kita, okey besok petang hari ni nak puasa lah. Pagi tadi tak sarapan lagi tapi nak puasa terus boleh. Puasalah. Mindset kita kan. Tapi dulu masa mula-mula masuk Islam tak begitu. Dia ada cabaran, lapar sebab tak pernah tak makan. Saya ada pengalaman dengan arwah mak saya. Mak saya kemudian masuk Islam kan. Siang hari Ramadan saya balik rumah mak saya. Mak saya kata tolong belikan barang. Saya pun belilah barang, hantar kat mak saya. Sementara letak barang tu saya duduk dekat cushion tu, saya tertidur. Kat cushion rumah mak saya tertidur. Mak kandung saya lah ni. Mak saya tengok, nampaklah muka anak tu lapar. Lapar. Bukan penat, lapar. Okay. Nampaklah muka lapar. Kok lapar? Mak saya masuk dapur, mak saya buat masaklah. Saya ingat lagi masa tu mak saya masak sardin. Sebab paling cepat boleh siap kan. Aduh sedap je. Ya, sebab dalam tidur tu saya dapat bau sardin. Oh. Dalam tidur tu bau sardin. Mengganggu kan. Mengganggu. Jadi tidur lah tu. Saya kata mak saya nak masak untuk apa. Saya tak tahu. Mungkin masak untuk dia nak makan atau masak untuk petang. Kejap lagi mak saya kejut saya. Dalam pukul 2.30 macam tu mak saya kejut. Ui, Rabi tu. Rabi dia kata. Mak saya kata. Saya kata, ya mak. Makan? Saya kata saya puasa. Alah makan sikit. Dia kata sambunglah kemudian dia kata. Makan sikit lepas tu sambung. Saya kata tak boleh mak. Mana boleh. Kalau saya makan sekarang habis. Rosak. Batal puasa saya. Dia kata lah makanlah sikit. Dia kata tak boleh mak. Saya kata tak boleh. Saya tak boleh makan sebab saya puasa. Sikit pun tak boleh. Akan batal puasa saya. Mak saya pun tutup tingkap. Tutup tingkap rumah. Saya pun kata kenapa mak tutup tingkap? Kau makan orang tak nampak. Dia takut orang nampak sebab itu saya tak nak makan. Saya kata mak saya puasa ni bukan sebab orang. Saya puasa kerana Islam suruh. Allah suruh. Kalau mak tutup tingkap pun Allah tetap nampak saya makan. Allah tetap nampak. Mak tutup tingkap, tapi kalau saya makan, Allah tetap nampak. Yang tu mak saya cakap apa? Masya Allah. Mak saya boleh tutup mata orang, tapi mak tak boleh tutup mata Tuhan. Dari pandangan Tuhan, mak saya sekejap dia kata. Yalah, mak tahu. Kalau kau nak makan. Tapi tak apalah, nanti buka puasa nanti, mak dah masak sardin, kau bawa lah pergi makan. InsyaAllah. Itu naluri pengalaman ibu, naluri ibu. Naluri ibu ni dia tengok muka anak pun dia tahu lapar. Tahu lapar. Masya Allah. Ya, tahu lapar. Allah, hai. Jom sama-sama kita mendoakan mak ustaz sama-sama ditempatkan di syurga. Amin. Rabbal alamin. Masya Allah, seronok rasa nak beritik air mata. Baik para penonton sekalian, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baik para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda. Mungkin kita dah berada di blok yang terakhir ni kan, tapi soalan masih masuk banyak lagi Ustaz. Ya, jom. Okey, sahabat kita Aisyah Icah, dia nak tanya satu soalan Ustaz. Dikatakan bahawa buahnya bagi puasa di bulan Ramadan ialah sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, bagaimana ibadah puasa itu dapat menjadikan seorang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Aisyah atas soalan.
Betul, ayat tu di hujung sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan beroleh takwa. Takwa ni biasa kita dengar dah di mimbar-mimbar Jumaat, dalam kuliah-kuliah mengajak kita takut kepada Allah. Tapi takwa ini saya tadi dah sebut sepintas lalu, tapi ulang kaji balik. Pernah ditanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadammanu arba'ata asya'." Takwa ini ada 4 rukun dia. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, dan wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap sedia untuk jumpa Allah. So, sendi ataupun rukun takwa ada 4. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, buat persiapan jumpa Allah. Ada 4 ini adalah takwa pada seseorang. Ayo kita cuba lihat macam mana 4 elemen ini kita nak bawa masuk dalam bulan puasa. 4 rukun ini saya namakan sebagai KPI puasa, Key Performance Indicator puasa. Untuk lihat kebolehcapaian saya atau macam mana saya nak ukur, nak buat measurement, dia kata, nak buat satu pengukuran bahawa puasa saya benar-benar berhasil, maka saya mesti tengok 4 elemen ini terhasil atau tidak. 4 elemen ini terhasil atau tidak. Pertama sekali, bertambah tak dengan puasa ini, dengan berpuasa sebulan ini, bertambah tak rasa takut saya pada Allah. Takut kepada Allah bukan takut yang menjauh, takut yang mendekat. Takut pada makhluk, kita akan jauh. Saya takut pada iman, saya jauhkan diri. Tapi takut kepada Allah, saya makin dekat. Takut kepada Allah semakin dekat. So, takut kepada Allah itu wujud tak di bulan Ramadan? Wujud. Sebab itu kurang maksiat, kurang jenayah, indeks-indeks jenayah kurang. Jadi, kurang bulan puasa ni memang kurang. Semua itu memang drop. Sebab manusia ada perasaan takut. Namun demikian, ada juga yang buat jenayah, ada juga yang buat salah. Yang ini ada kawan-kawan tanya, "Ustaz, kata bulan puasa ni syaitan itu sudah dibelenggu. Ini ada lagi ni." Ini macam mana ni Ustaz? Bagi saya, syaitan itu adalah satu makhluk yang Tuhan laknat keluar daripada syurga. Tetapi makhluk tersebut telah pun berjaya mengasuh hulu balang di yang lain. Dia berjaya untuk mempengaruhi sifat dan watak kita. Dengan demikian, ditinggalkan kita sebulan, nothing happen. Pernah tengok tak anak patung? Anak patung yang boleh kita kunci. Anak patung atau toys anak-anak kita kan, kita boleh kunci. Crack, kunci, lepas tu kita tinggal. Kita letak atas meja atau kita letak, dia gerak. Gede. Macam itulah umpamanya guru saya sebut. Dia kata macam itulah umpamanya Farid. Sepanjang 11 bulan, kita telah dikunci oleh syaitan. Jadi 1 bulan, dia take off, nothing happen. Masih lagi elok. Macam remote je saya. Macam remote, kita boleh gerak. Sebab itu kita mesti tahu mana hasutan syaitan. Sebab itu bulan puasa, dia akan mengecilkan lagi peranan syaitan. Sebab kita akan semakin dekat dengan Allah. Itu takut kepada Allah. Syukur kepada Allah bulan puasa. Jangan membazir. Ingat orang lain. Belanja berpada-pada. Simpan untuk hari kemudian. Dan ibu ayah jangan pernah ditinggalkan. Kebajikan kepada mereka jangan pernah diabai. Syukur kepada Allah. Dan jangan pernah membanding apa yang kita ada dengan apa orang lain ada. Maksudnya jangan banding apa orang lain ada dengan apa yang kita ada. Kalau Aiman pakai kereta mewah, harga beratus ribu, janganlah pula kita pakai yang kereta-kereta yang bawah 100 ribu ni rasa apa? Rasa saya pakai Myvi je. Jadi tak apa. Kenderaan sampai, dia sampai, saya sampai. Cukup lah. Siapa nak pakai. Jadi jangan dibanding-banding. Bila banding yang kita tak bersyukur. Iya. Jangan tengok apa orang lain ada. Tengok apa yang ada. Alhamdulillah, saya ada anak 6 orang. Saya ada kerja. Saya ada kereta. Rumah ada. Rezeki ada. Alhamdulillah, syukur. Saya kena tengok orang yang tak ada. Orang yang tak ada. Orang tu motor. Kadang saya tengok orang naik motor kan, anak diselit di tengah-tengah. Ada yang seorang tu dah terlentuk tidur lagi. Saya bagi tahu anak saya, tengok, korang ada juga kereta. Tengok orang tu kereta pun tak ada. Kesian. Masya Allah. Kita doakan supaya Tuhan murahkan rezeki dia orang. Dia dapat beli kereta satu hari nanti. Iya, susah. Kita pernah susah, Man. Saya pernah susah. Jadi saya tahu perasaan susah. Mak saya menuri getah. Saya orang kampung. Kampung Sungai Cok kan menuri getah. Pagi pukul 6 pagi dah ikut mak pergi menuri getah. 7 balik mandi siap-siap pergi sekolah.
Itulah rutin. Sabtu Ahad pergi tebas, bersihkan kebun getah. Susah. Bila kata susah ni, saya tahu apa itu susah. Sebab itu saya bersyukur dengan apa yang Tuhan beri pada hari ini. Kita semua kena ada syukur. Syukur menggunakan nikmat Allah pada jalan Allah suka. Yang ketiga, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita ada satu kisah yang akan bincang mengenai kelebihan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Di situ kita akan detailkan. Bulan Quran. Saya pun sebut bulan Quran, bulan untuk memfasihkan bacaan kita, untuk melancarkan bacaan kita. Jangan tinggal Quran bulan Ramadan. Yang keempat, buat persiapan. Bulan Ramadan memang cantiklah. Solat di masjid, qiyamul lail ada, ba'diyah, qabliyah, solat sunat, tarawih. Semua ada, zikir ada, doa ada. Semua kita buat. So kita nak empat-empat ini kekal. Barulah kita nampak, Aiman, bagaimana yang ditanya oleh Aisyah tadi, kekalnya takwa dalam puasa. Baik. Dan keluar daripada puasa nampak luar biasa. Dengan kehebatan dan juga asuhan madrasah Ramadan tadi. Masya Allah. Jadi tak sabar kita nak buat amal ibadah ni, sebab kita tahu ibadah-ibadah yang kita lakukan dilipat kali ganda. Tapi sahabat kita ada satu soalan, Ustaz, sebelum kita berada di penghujung ni kan. Adakah setiap amalan perbuatan kita yang baik akan dilipat gandakan? Bagaimana dengan perbuatan dosa? Adakah ianya juga dikira berganda? Silakan, Ustaz. Ya, di bulan puasa setiap amalan dilipat ganda. Yang sunat, amalan sunat Nabi sebut akan dilipat ganda 70 kali ganda. Yang mana fardu akan dilipat gandakan. Jadi semua amalan, senang cerita, yang fardu, yang sunat, semua dilipat ganda. Maksudnya yang fardu macam ni, maaf saya. Yang sunat diangkat kelebihan kefadilat dia seperti fardu, yang fardu dilipatkan 70 kali ganda. Jadi jangan pernah tinggalkan yang sunat, jangan pernah tinggalkan yang wajib sepanjang bulan Ramadan. Jadi apa saja kita buat hasanat, kebajikan, itu dia sudah ibadat, sedekah jariah yang kita buat di bulan Ramadan juga akan dilipat gandakan pahala. Manakala dosa atau kesalahan yang dibuat oleh manusia, dia tak dibincangkan dari sudut lipat ganda, tetapi dia akan dikira sebagai seorang yang tidak menghormati bulan yang mulia. Bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masakan kamu tergamak untuk mencemarkan kemuliaan bulan ini dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi jadilah manusia yang waras, jadilah manusia yang cerdik. Kita taklah sebaik malaikat, kita tak sebaik Nabi Musa, tapi jangan membiarkan diri kita jadi seperti Firaun. Jangan jadikan diri kita terus hanyut dalam maksiat. Jangan dibiarkan diri kita terus sesat dengan hasutan syaitan dan iblis. Jadi oleh yang demikian, jangan pernah kita tinggal daripada mentaati Allah. Kalau boleh bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kehormatan. Hormat bulan ini. Bulan ini Tuhan sajikan special untuk kita, yang tak ada pada mana-mana umat sebelum umat Nabi Muhammad yang dapat kelebihan bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Takkan kita nak cemarkan bulan ini dengan sesuatu yang tidak elok. Itu dia, Ustaz. Kalau ada orang ajak ngumpat ke apa, kata, tak boleh. Aku puasa tau. Itu dia, Ustaz. Baik. Dah habis dah masa kita, Ustaz. Tapi jangan risau para penonton. Esok ada lagi tau. Sambungan cerita-cerita yang Ustaz dah teaser sikit tadi. Baik, para penonton sekalian, kita dah berada di akhir siaran. Kita minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan ini kami menadah kedua tangan kami memohon kehadrat-Mu, ya Allah. Apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa sanak saudara kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, sahabat andai kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah hendaknya seorang pun yang keluar daripada majlis pada hari ini melainkan mereka telah meraih keampunan daripada-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, ya Allah, kerana kami dipertemukan dengan bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini dapat kami manfaatkan, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Berilah kami kekuatan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berqiyamul lail dan apa-apa amalan yang Kau redai, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami insan-insan yang berguna di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada malapetaka. Jauhkanlah kami daripada musibah yang tidak terduga, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Datuk atas penjelasan ataupun kupasan yang diberikan. Rasanya seronok sangat bila kita dapat tadabbur ayat suci Al-Quran. Baik para penonton sekalian, esok kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz lagi, dibantu oleh Dai Fahmi. InsyaAllah dalam topik perbincangan kita, puasa umat terdahulu. Macam manakah gayanya, bagaimana pensyariatannya, adakah macam kita juga 12 jam? Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Jadi kita dah berada di akhir siaran. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.